oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semua orang mampu untuk bersabar, tidak semua orang mampu untuk menanti sesuatu yang Allah janjikan. Dalam konteks misalnya dalam surah Al-Insyirah dinyatakan bahawa di sebalik kesusahan itu pasti ada kemudahan. Aku tegaskan sekali lagi, di sebalik kesusahan itu pasti ada kemudahan. Allah janji dengan kita macam itu, bahawa apa saja yang kita hadapi, kalau kita sabar, insya-Allah akan ada hasilnya kemudahan yang Allah janjikan tersebut. Sekejap tadi saya ada berjanji untuk bercerita tentang bagaimana kaum lelaki juga seperti kaum wanita. Mereka mimpikan apabila berkahwin mempunyai seorang isteri yang boleh dijadikan sebagai teman hidup, yang dekat dengan Allah SWT. Tetapi ada ketika-ketikanya dalam keadaan masyarakat kita, suami tidak dapat membetulkan, suami tidak dapat memimpin isteri. Kenapa? Allahu Akbar. Suami dia, isterinya gajinya lebih besar, jadi kita tak ada power di rumah. Dan ada masanya isteri kita ni daripada kumpulan golongan bangsawan, orang kaya-kaya, kita ni orang biasa-biasa saja. Jadi kita ni Allahu Akbar susahnya. Kalau pulang ke rumah bapak mentua ke ibu mentua ke, seolah-olah macam kita tak ada kuasa lah. Jadi ada yang bercerita kepada kami, dia menyatakan bahawa dia nak menjadi manusia yang lebih baik, nak begini, nak lebih dekat pada Allah. Ini ujian yang dihadapi oleh seorang suami. Lalu saya katakan, mudah saja. Saudara Nabi ke? Tak adalah Prof macam itu. Saya ni orang biasa saja. Tapi you tahu Nabi Nuh, isteri dia confirm masuk neraka, anak-anak dia confirm masuk neraka. Nabi Lut confirm. Kita ni manusia biasa. Jadi jangan risau. Kita menjalankan tanggungjawab kita. Kita mesti berdakwah pada isteri kita, kita mesti berdakwah pada anak-anak kita, kita mesti mengajak kebaikan supaya mereka ini dapat mengikut, berada di landasan yang betul. Hubungan kita suami isteri bukan hubungan mutlak. Hubungan kita hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia degil sangat ikut dia lah. Saya cakap dengan keluarga saya. Saya bercakap, saya beritahu, saya ajak supaya kita menutup aurat, jaga aurat kita. Kita ni tak boleh macam gini. Tapi kalau tak nak ikut, terpulanglah. Kerana yang memberikan taufik dan hidayah ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita menceritakan tentang ujian-ujian. Kalau kita sedang menghadapi ujian, bagaimana caranya? Saya pernah dengar dan saya biasa dengar, kalau kita ditimpa ujian, orang akan berkata pada kita, Prof, sabar Prof, tepuk belakang kita ni, kadang-kadang peluk. Sabar. Bila kita ditimpa bencana, kematian, misalnya kata, ya Allah, mudah-mudahan arwah akan dimasukkan bersama, dikelaskan bersama-sama dengan orang yang yang dikasihi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dia masuk syurga bersabar. Kita kena bersabar. Ketika saya ditimpa bencana, mereka yang datang melawat saya juga akan menyebut, Prof, sabar Prof. Ini semua ni Allah uji kita ni. Dia tahu yang Prof boleh menangguni ataupun boleh menghadapi ujian tersebut. Saya ni nakal juga, saya jawab. Saya kata, kenapa sabar? Pasal you tengok rumah saya rosak ke? You tengok kereta saya rosak ke? You tengok lumpur setinggi ni? Kalau itu sabar, bagi saya itu bukan sabar yang sebenarnya. Bukan itu cara kita nak menghadapi ujian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dinyatakan dengan jelas, simple saja, mudah saja bagaimana hendak menghadapi ujian. Yang pertama, dia kata kat sini, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar. Betul, sabar. Orang kata sabar. Tetapi orang lupa kepada satu lagi yang dinyatakan. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang. Dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Dia kata apa? Sabar dan solat. Jangan kata sebut sabar. Kita sebut pada orang yang sedang menghadapi ujian, kena sabar. Banyakkan solat, bangun malam, solat malam, minta dengan Allah. Kita kena beritahu sabar dan solat. Sebab itu, dalam siri yang terdahulu, ada saya nyatakan, apabila saya kembali ke rumah saya tengok, ya Allah, teruknya rumah saya ditimpa banjir, ditimpa bencana. Saya tak bagi isteri saya masuk. Saya tak tahu kenapa, saya tak bagi isteri saya masuk. Saya kata, ya, rumah kita ni teruk sangat, ya. Mari kita ambil wuduk, kita solat sunat dulu 2 rakaat. Selepas solat sunat 2 rakaat,
saya berkata pada Allah SWT, Ya Allah, ya Tuhanku, Kau ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Jika ada salah silap kami, Ya Allah, Kau ampunkanlah, Ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau berbanding kami dengan sesuatu yang kami tidak dapat tanggung, Ya Allah. Kaulah yang Maha Pengasih, Kaulah yang Maha Penyayang. Menangis, tuan-tuan. Dan selepas saja kita meminta atau bercerita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan sesuatu perasaan, satu harapan pada diri kita. Rumah saya tetap juga teruk, rumah saya, kereta saya tetap tidak boleh pakai, tetapi Allah bagi kelapangan di dada saya. Tiba-tiba hilang rasa gundah gulana. Saya tak tahu kenapa. Tetapi inilah yang sebenarnya bagaimana Allah menguji kita. Dan kalau kita ingat pada dia, subhanallah, dia akan memberikan sesuatu yang paling berkesan kepada hati kita, iaitu kita rasa seolah-olah ujian ini bukanlah suatu ujian yang besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam konteks tersebutlah kita kena sebut pada orang, kita kena ajar orang, kena beritahu kepada setiap orang yang menghadapi ujian supaya menghadapi ujian ini dengan sabar dan solat. Tetapi ada suatu kekangan yang dinyatakan secara jelas. Sesungguhnya orang-orang yang sabar untuk menghadapi ujian ini mesti sabar dan solat, tetapi sesungguhnya sangat sukar kecuali mereka yang khusyuk. Jadi bagaimana caranya untuk menjadi manusia yang khusyuk? Kita akan bincang selepas ini, dan kita harap selepas kita menghadapi ujian dengan cara yang betul, kita akan berhadapan dengan Allah. Kita akan kata kita lulus ujian dengan sebenar-benar ujian tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semoga kita berjumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita akan menceritakan bagaimana caranya untuk kita khusyuk dalam kita menghadapi ujian ini, iaitu apabila kita bersolat. Bersolat ataupun bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh-penuh khusyuk kepadanya. Mudah-mudahan ia ada menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian.